Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni rekaman sini. Okay. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, kami semua redha bahawa Muhammad SAW seorang nabi dan rasul. Siapa yang nak elak daripada ujian mengejut, maka dia baca pada waktu pagi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Yang suruh baca ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali baca dia tahan sampai petang. Kemudian kena top up balik. Ni bukan saya rekod ni. Bila mai petang, lepas asar ke maghrib ke, baca pula Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Maka dia tidak akan terkena bala yang mengejut. Bala yang mengejut ni Nabi sebut. Dia panggil faja'atu bala dalam bahasa Arab. Bala yang mengejut, ujian hak mengejut ni. Sampai pagi esok. Bertentulah setiap hari. Itu nombor 1. Itu maklumat yang pertama. Ni waktu ni yang paling best tidur lah ni. Walaupun malam tidur dah. Tapi waktu kuliah ni kalau tidur, dia khusyuk dia lain macam. Yang tidur saya suruh jawab soalan lagi. Okey. Nombor 2 untuk pagi ni. Yang kedua, kita nak cakap pasal puasa lah. Kalau tuan-tuan renung sikit, ni nombor 2 ni, faktor kedua. Kalau tak bawa pen pun tak apa, ada rekaman. Yang nama puasa ni, saya tahu ada di kalangan kita bila dia dekat dengan Ramadan, dia jadi tak best. Tak payah tunjuk kawan lah. Tak payah buat tengok kawan tu. Tengok macam tu maksudnya macam dia. Bukan. Ayat saya tak sah, nombor 2 ni, semua orang boleh jawab bagi diri masing-masing. Semua orang. Dia tak boleh tipu diri dia. Ada orang dekat dengan Ramadan, dia bukan benci Islam. Tak, bukan benci. Ni saya bukan cerita hak orang munafik benci Islam, apa nama Islam tapi lawan Islam, kan. Ni saya nak cerita hak iman ni, hak iman tak berapa nak, iman yang tak berapa nak kukuh, tak berapa solid. Dia bila dia tengok orang duk post berapa hari Ramadan, kan banyak hari ni, alhamdulillah. Dalam grup WhatsApp sampai banyak lah tu. Orang buat poster 14 Ramadan, 13 hari Ramadan. Semalam tengok-tengok lagi dekat 7 hari lagi Ramadan. Maka dia rasa macam tak seronok. Tak habis.
Hati-hati, yang tu tanda iman yang sakit. Tanda iman yang sakit. Siapa yang pagi ni dalam dewan ni dia rasa macam tu, iman dia sedang sakit. Dia ada iman, tapi tang mana-mana tu ada kanser. Bukan demam tau. Iman dia sedang ada satu kanser yang kena rawat. Bila dia rasa tak seronok, lagi dekat dengan Ramadan, dia rasa ada mau puasa pula. Walaupun sebenarnya dia tak puasa pun, tapi sebab tak boleh makan ramai-ramai tu. Ni kena banyak ni. Kan? Subhanallah. Itu poin nombor 2 pada pagi ni, bahawa ketahuilah iman yang sihat dia sangat merindui bulan Ramadan. Sebab Ramadan ni tak ada dalam syurga. Ni tajuk kedua ni, poin yang kedua. Sebab Ramadan ni tak ada dalam syurga. Tuan-tuan jangan dalam syurga, tuan-tuan jangan cari sedekah, tuan-tuan jangan cari umrah, tuan-tuan jangan cari haji, tuan-tuan jangan cari puasa, tuan-tuan jangan cari solat dalam syurga. Tak ada semua tu. Semua tu tak ada. Ini cerita syurga. Subhanallah. Maksudnya hak Ramadan yang Tuhan hadiah ke umat Nabi Muhammad setahun sekali ni dalam dunia ni saja. Dalam dunia ni saja. Nak mudah faham macam ni. Semua orang tak tahu bila nak mati. Saya sendiri tak tahu bila kita nak mati. Siapa yang tahun ni dia meninggal, tahun ni ajal dia, maka Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir untuk dia jumpa. Ini last. Bila pula dia nak jumpa Ramadan yang macam ni? Jawapannya selepas 100 bilion tahun pun dia takkan jumpa dah. Saya nak ajak tuan-tuan faham, nikmat Ramadan, seronok untuk puasa Ramadan, seronok untuk sambut Ramadan ni di dunia ni saja. Di akhirat tak ada. Di satu tempat yang paling seronok dalam alam ni, di syurga tak ada. Sebab dalam syurga sudah tak ada ibadat. Macam pelik ayat tu. Siapa yang selalu dengar kuliah, dia tak pelik. Dalam syurga tak ada dah tuan-tuan nak pergi sedekah cari orang miskin, sebab syurga semua raja. Dalam syurga semua raja. Dalam syurga semua orang menteri. Ni dalam kementerian MOF ni ada 18 menteri kan dalam MOF. Seorang je. Dalam syurga waktu kita berhimpun ramai-ramai macam ni, semua menteri. Kemudian dia tak ada ibadat. Dia untuk syurga ni tempat untuk tiap-tiap hari pergi shopping. Syurga ni tempat untuk tiap-tiap hari pergi berjalan. Syurga ni tempat untuk tiap-tiap hari tukar beg tangan mewah. Syurga ni tempat untuk tiap-tiap hari tukar pakaian mewah. Syurga ni tiap-tiap hari tempat untuk pergi makan sedap. Syurga ni tempat untuk tiap-tiap hari kita fikir nak seronok aja. Itulah syurga. Kira ibadat apa semua tak ada ustaz? Tak ada. Yang ni khilaf ke hadis maudhu' ke hadis sahih ni ustaz? Yang ni tak ada khilaf. Ni saya nak beritahu tuan-tuan. Yang ni tiada khilaf bahawa di dalam syurga sudah tidak ada lagi namanya ibadah. Saya nak ajak tuan-tuan perempuan semua kita merenung bahawa Ramadan hak nak mai ni di dunia ni saja. Kalau esok mati, maka tiadalah lagi Ramadan dalam hidup dia buat selama-lamanya. Sampai bila-bila pun tak ada lah. Maka hargailah Ramadan yang Allah bagi. Tuan-tuan takkan dapat rasa dah hak puasa yang seronok, yang
kegembiraan waktu kita berbuka yang kita berasa seronok, berasa lapang tu, tuan-tuan takkan rasa dah yang tu sampai bila-bila. Tak ada dah. Hak ni je. Dan adakah semua yang dalam Dewan Auditorium ni hari ni, adakah semua ni akan hidup sampai tahun depan? Apa suruh panggil saya ceramah kan? Dia main lah takut Ustaz, takut seminggu lah. Lepas tu minggain balik. Kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nombor 2 yang tadi saya bagi tahu, hak puasa kita nak dapat tu dia kali ni saja. Selepas kematian tiada lagi puasa Ramadan. Nombor 3. Maklumat yang ketiga. Dalam satu hadis Nabi sebut, semua ibadat aku gandakan daripada 1 sampai 700 kali ganda. Ibadat haji, ibadat umrah, sembahyang, sedekah, baca Quran, tolong orang, bagi hutang ke orang, bagi salam, zikir, semua ibadat dia punya ganda dia 1 sampai 700. Saya cakap Kedah boleh duduk noh. 1 sampai 700 gandaan dia. Satu hadis. Nabi kata illa saum. Kecuali puasa. Dalam hadis ni Nabi sebut setiap amalan anak Adam tu digandakan 1 sehingga 700. Ada yang ganda 10, ada yang ganda 15, ada yang ganda 27. Macam semayang berjemaah 27 Tuhan ganda. Siapa yang semayang subuh di rumah sekali, maksudnya kalau Allah bagi RM1,000, dia dapat RM1,000 lah untuk semayang. Siapa yang solat, tiap-tiap ibadah kita ni ada pahala. Pahala tu duit lah. Pahala tu duit. Siapa yang semayang subuh pagi tadi, dia dapat RM1,000 contoh. Tapi kalau dia semayang berjemaah, masjid ataupun di rumah, di masjid atau di rumah, Allah ganda 27. 1000 kali 27, dia boleh RM27,000. Kalau kita terjemah duit. Kalau kita terjemah pahala tu kepada duit. Macam tu. Dia punya gandaan. Baca Quran 1 huruf, Allah Ta'ala kata, aku bagi 1 kebaikan, kemudian aku gandakan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ayat Quran? Bismillahirrahmanirrahim. 170 kebaikan yang Allah bagi. 170 kebaikan. Siapa bagi? Allah bagi. Bukan Menteri Keuangan Amerika Syarikat. Allah yang mencipta kekayaan. Tuan-tuan bayang, pencipta kekayaan dia yang nak bagi. Berapa dia bagi? Duit raya kalau satu orang menteri bagi dengan kita hak gaji 4,500 bagi, sama tak? Amount dia mestilah tak sama. Sebab jumlah kekayaan tak sama. Begitu juga bila Allah janji kat kita ni, Allah Ta'ala kata, siapa baca Quran 1 huruf, aku ganda 10. 1 huruf, bukan 1 perkataan, 1 huruf. Okey, selesai. Yang tu saya selit sikit je. Dalam hadis tu, poin ketiga pagi ni, bila Nabi sebut semua ibadat
Allah bagi tahu berapa Allah nak gandakan. Termasuk sedekah. Selama ni kita hidup, kita belajar bahawa setiap RM1 akan digantikan dengan 10 kali ganda sekiranya ikhlas dan Allah terima sedekah kita tu. Setiap RM1 10. Kemudian sedekah ni pula dia boleh tambah jadi gandaan tu 20, 50, 100 pun boleh sedekah. Bila mai tang puasa, bila Allah bercakap tentang puasa, ni puasa ni, puasa Ramadan. Nabi kata Allah bagi tahu illas saum. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu kecuali puasa. Dalam banyak ibadat tadi, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran, tolong orang, apa semua ni, semua Allah bagi tahu berapa Allah gandakan kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa tu untuk aku dan aku rahsiakan. Saya tak tahu yang ni tuan-tuan pernah dengar ke tak? Kecuali puasa aku gandakan. Tuan-tuan akan nampak, siapa yang faham ni dia akan nampak betapa istimewa ibadat puasa berbanding dengan ibadat lain, dan dia adalah ibadat kedua terbesar selepas solat. Dia ranking 2. Kalau tuan-tuan susun ada 100 jenis ibadat, tuan-tuan susun ada 100 jenis ibadat, ranking kedua puasa. Bila Nabi cerita tentang puasa, Nabi kata Allah bagi tahu semua ibadat lain Allah ganda berapa illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sebab puasa itu, apabila seseorang itu berpuasa, dia berpuasa untuk aku, kata Allah. Sekali saya hurai apa maksud dia. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan bagi tahu nanti berapa gandaan itu. Tuan-tuan faham tak? Untuk puasa, aku yang akan bagi tahu berapa gandaan itu. Kalau ibadat lain aku dah bagi tahu dah. Puasa aku rahsiakan. Nanti aku akan bagi tahu. Bila nanti tuan-tuan? Di mahsyar. Waktu nama kita dipanggil nanti. Ketika nama kita dipanggil, kita ke depan, buku amalan kita dibuka, waktu itu kita tahu. Berbezanya pahala puasa dengan pahala yang lain. Dan betapa besarnya dosa apabila seseorang itu meninggalkan puasa. Kita duduk pada satu zaman yang sikit pun orang tak rasa malu untuk umumkan dia tak puasa. Orang tak malu untuk dia umumkan, kata dia tak puasa. Dia tak malu untuk umum. Bahkan kita hidup di satu zaman orang yang tak puasa ni, dia berani dan dia tak malu, dia tak ada maruah, tak tersisa iman. Dia makan ramai-ramai pula. Kenapa Allah rahsiakan pahala puasa yang besar ni? Sebab dia macam ni. Ni yang saya kata saya nak urai tadi. Poin ketiga untuk pagi ni. Ada 12 poin je pagi ni. Ada 12 poin pagi ni. Ni poin yang ketiga. Cuma saya tak buat slide. Kenapa Allah bagi tahu hak pahala puasa ni Allah rahsiakan? Sebab kerana seseorang itu ketika mana dia berpuasa, dia menahan nafsu makan minum dan nafsu syahwatnya kerana aku, kata Allah. Dan seseorang tu kalau dia tak mau puasa, dia boleh makan senyap-senyap dalam bilik yang tak ada orang, dan bila dia keluar depan orang, orang tanya puasa ke tidak, dia kata ya, hari ini puasa. Tak faham ke? Macam ni. Kita kalau buat ibadat semayang, ada tak pergerakan tubuh badan? Ada. Angguk pun tak, geleng pun tak ni. Saya heran dah ni kali ni.
Dah lah baca kafi tak sat seorang-seorang. Lepas jadi apa tau. Saya duduk sila geram. Kita semayang, dia ada pergerakan badan. Orang boleh nampak. Kita angkat takbir semua boleh nampak satu. Tengoklah. Kalau kita buat keluar zakat, orang boleh nampak tak kita buat keluar zakat? Orang nampak. Amil nampak, pejabat zakat nampak, kalaupun transfer online akan keluar nama kita bayar kepada siapa sebagainya, zakat. Kita haji, kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah, dia ada pergerakan fizikal, orang nampak. Kita tawaf, kita sa'i, kita melontar, orang tengok. Kita tak boleh bohong. Kalau kita sedekah, dia tak ada sedekah tepi poket orang masuk. Kita berjalan pi kat orang, kita tagih poket dia apa semua, kita pi. Tu apa dia ni, bukan sedekah mesti nampak. Dia ada satu ibadat yang kalau kita duduk macam ni, orang tanya puasa tak? Dikit puasa. Padahal sejam yang lepas dia baru minum secawan air, segelas air. Hak minum dia dalam bilik itu orang tak nampak. Tapi bila dia duduk di luar, puasa tidak boleh digambarkan dengan apa-apa tindakan. Dia duduk macam ni, kalau dia kata saya puasa, orang percaya kat dia puasa. Tapi kalau solat daripada pukul 1:30 masuk Zuhur sampai pukul 5, kita duduk dengan kawan kita, kalau dia tak solat, dia tak boleh kata kat kita dia dah solat. Sebab 4 jam tu dia duduk depan kita, kita nampak apa yang dia buat. Dia tak ada angkat takbir, dia tak ada rokok. Maka puasa antara ibadat yang satu orang ni bila dia berpuasa, betul-betul ibadat itu, puasa itu menahan lapar dan dahaga itu kerana Allah, bukan sebab mana-mana manusia. Sebab tu Tuhan Allah Ta'ala sangat menghargai satu orang yang menahan nafsu syahwat dia berpuasa. Satu orang yang menahan makan dan minum dia kerana Allah dan dia berpuasa. Sebab tu Tuhan kata semua amal ibadat aku bagi tahu kepada manusia berapa yang aku gandakan kecuali puasa. Puasa aku tak bagi tahu berapa aku gandakan. Masya-Allah. Maksudnya hadiah dia grand. Hadiah dia surprise di mahsyar nanti. Allahu akbar. Dan jangan sampai waktu nama kita kena panggil di padang mahsyar, sebab padang mahsyar ni seorang-seorang pergi depan. Hari ini manusia ada 7 bilion. Kalau seorang sejam, masuk akal ke nak pergi timbang tu seorang sejam? Mesti lebih kita kata seorang sejam, maka perlu 7 bilion jam. Itu baru untuk orang yang hidup hak ni, hak sekarang ni. Yang 100 tahun lepas, yang 200 tahun lepas, yang 300 tahun lepas, 1000 tahun lepas, 10,000 tahun lepas, ramai mana? Lebih ramai. Poin yang keempat, panggil. Allah panggil nama kita. Sebab tu nama pilih nama yang elok. Sebab saya dan tuan-tuan semua akan dipanggil dengan nama yang kita dinamakan di dunia ini. Kalau orang tu di dunia ni nama dia
nama dia Hap Sing, macam nama biskut pula. Kalau nama dia Hap Sing, di mahsyar esok Allah akan panggil dia dengan nama itu. Faham tak? Kalau seseorang itu nama dia Kalai Magel, saya cuba cari nama yang tak ni, saya teringat nama sekolah tu, tapi nama orang lah tu. Kalau nama dia Kalai Magel, maka di mahsyar esok nama Kalai Magel itulah yang akan dipanggil. Maka Nabi pun pesan kat kita semua, perindahkan nama kalian, elokkan nama kalian. Jangan kira nak nama modennya. Terutamanya orang-orang KL, orang Selangor ni lah. Dikira nak modennya. Kan? Pilih nama-nama Quran. Kalau anak-anak lelaki, nama Rasul ada 25. Tak habis pun. No? Mereka manusia-manusia yang paling bertakwa di sisi Allah. 25 orang tu. Kalau tuan-tuan tanya manusia ranking 1 sampai ranking 25 yang ada dalam Quran tu. Daripada berapa ratus bilion makhluk yang hidup, 25 ranking teratas yang dalam Quran tu lah. Okey. Bila panggil, kita pun pergi ke depan. Yang tu selingan tadi, saya minta maaf, selingan. Tak ada kena-mengena dengan tajuk Ramadan ni. Selit-selit tu lah. Bila panggil nama kita, kita pergi ke depan. Buka buku amalan. Kita pun tengok satu-satu. Bila kita tengok satu persatu ibadat yang kita buat, kita pun sampai pada muka surat, dia tulis as-saum ataupun siyam, as-siyam ataupun saumu Ramadan, iaitu puasa Ramadan. Dalam dewan pagi ini sampai ke pagi ini, saya dan kita semua tahu sudah berapa kali kita berpuasa Ramadan. Dalam dewan pada pagi ini, kita semua tahu sudah berapa kali kita puasa Ramadan. Pakai kira sekarang. Takkan tak ingat baliak umur berapa? Bunyi baliak tu. Baliak tu baligh lah. Semua orang tahu baligh. Kalau dia betul-betul tak tahu, memang tak pernah sedar diri sebelum baligh, kira daripada 15. Laki dengan perempuan sama, kira daripada 15. Maksudnya kalau pagi ni 40, sudah 25 kali Ramadan. Sudah 25 kali Ramadan. Ni maklumat yang saya beritahu pagi ni, saya akan lihat, tuan-tuan akan lihat nanti di mahsyar. Mesti jumpa dengan maklumat ni. Bila buku amalan kita dibuka, kita pun baca. Allah Ta'ala kata, Iqra' kitabak. Ini ayat Quran, bukan hadis. Iqra' kitabak. Mudah ayat tu. Iqra' baca, kitabaka buku kamu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini ayat Quran. Kita pun baca buku kita. Boleh baca. Lalu kita sampai pada tajuk Saumu Ramadan, puasa Ramadan. Waktu tu Ustaz, kita ni macam mana waktu tu? Kita ni macam mana? Saya nak jawab kat tuan-tuan, ketika itu satu hari nanti di depan mahsyar nanti, tuan-tuan dan puan-puan ketika itu seperti pagi ni. Seperti pagi ni. Ingat ada alamat rumah pagi ni? Ingat ada alamat rumah pagi ni? Ingat, nanti di mahsyar ketika nama tuan-tuan dan perempuan dipanggil, seperti ingatan inilah yang tuan-tuan akan bawa. Jelas kan? Waktu kita baca Saumu Ramadan, tajuk puasa Ramadan tu, kita pun tengok. Kita pun ingat. Meninggal hari tu 62. Contoh. Meninggal di dunia dulu 34, meninggal muda. Dia ingat. Pencen tak dan. Duit ke WSP
simpan bertimbun tu tak dan, dia ingat 34. Bila dia baca buku amalan dia ingat hak dia meninggal muda di dunia dulu, dan dia ingat berapa Ramadan dia dan. Dia ingat tuan-tuan, seperti mana tuan-tuan ingat semua maklumat pada pagi ini. Maka dia pun tengok. Bila dia tengok, dia teringat dulu meninggal dan puasa 35 kali. Dia pun tengok dalam tu orang Taala tulis saum Ramadan, malaikat tulislah. Maksud saya puasa Ramadan 1, puasa Ramadan 2, puasa Ramadan 3, puasa Ramadan 4, puasa Ramadan 5. Lepas tu setiap tajuk puasa Ramadan 1 tu dia ada perincian. Hari pertama ditolak, hari kedua ditolak, hari ketiga terima, hari keempat terima, hari keenam ditolak, hari ketujuh terima. Yang tu dia akan tengok. Ada orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang wal iyadzu billah, bila dia tengok ibadat puasa dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 20 kali dia jumpa dengan Ramadan, kesemua 20 kali itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua merah. Merah tu saya buat contoh. Adapun manusia yang bila dia tengok salah satu amal ibadat dia ditolak kesemuanya, yang tu betul. Ada di kalangan mereka. Bila dia ingat balik waktu duduk berdiri tu, bukan duduk macam ni tau. Ketika orang Kedah kata waktu duduk berdiri, dah duduk berdiri pula. Ketika berdiri itu, dia akan teringat, dia akan ingat balik. Tak tinggal. Dia kata tak pernah tinggal pun. Rupa-rupanya ada benda yang dia buat sepanjang dia berpuasa Ramadan, yang mana dosa itu selalunya akan membaham dan membenam keseluruhan pahala puasa Ramadan yang begitu besar dan begitu agung. Pahala puasa Ramadan agung tak? Sangat agung. Sehingga Allah merahsiakan pahala dia. Sehingga Allah merahsiakan berapa gandaan pahala puasa Ramadan. Tiba-tiba di sana ada satu maksiat yang kalau satu orang tu buat, dia boleh membaham keseluruhan pahala dan besar serta agungnya puasa Ramadan tu. Apa dia? Saya sebut satu je pagi ni. Saya tak boleh kongsi semua. Panjang, kan? Iaitu apabila seseorang itu tidak menjaga perkataan mulutnya yang kesat. Dia puasa Ramadan tapi mulut dia tak berhenti. Duk perli orang, sakitkan hati orang, kutuk orang, fitnah orang, mengumpat orang, tipu orang. Nabi sebut man lam yada' qaulaz zur. Siapa yang sepanjang dia puasa dia tak tinggal perkataan tak elok. Ending hadis ni Nabi beritahu, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tak perlu untuk dia tinggalkan makan dan minum dia. Bukan maksudnya jangan puasa. Tapi kata para ulama nak bagi tahu orang yang berpuasa tapi tak jaga mulut dia, tidak menjaga percakapan dia, tidak menjaga tata cara bercakap, tipu dan sebagainya, maka tak ada nilai puasa dia. Yang ni tahun ni punya puasa 1442 ni, Ramadan 1442 ni, saya ajak diri saya dan kita semua dalam dewan ni, saya ajak kita semua berazam untuk tinggal perkataan yang tak elok daripada mulut kita. Sama ada tipu orang, sakitkan hati orang dengan perli ataupun cercaan, ataupun mengumpat. Tipu orang, sakitkan hati orang, ataupun mengumpat dan sebut aib orang lain. Mengumpat tadilah.
hati-hati dengan dosa ni, dia boleh membenamkan dosa Ramadan yang walaupun sangat besar. Ini untuk saya dan kita semua azam tahun ni lah, niat cari semangat Ramadan ni. Keempat. Kemudian yang kelima, tadi kita dah bercakap pahala puasa yang besar sehingga Allah merahsiakan. Satu orang yang berpuasa Ramadan, pahala dia besar sehingga Allah merahsiakan. Lebih daripada tu lagi, satu benda yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan semua, iaitulah menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa. Nabi sebut, siapa yang sedia makan untuk satu orang buka puasa, maka dia mendapat ganjaran seperti satu orang berpuasa, tanpa dikurangkan pahala puasa orang tadi. Kita dah habis tadi, kita dah bahas pahala puasa besar, dahsyatnya pahala puasa sehingga Allah merahsiakan pahala puasa. Betul? Okey, tadi kita dah faham. Datang hadis yang kedua, yang lebih menarik lagi ialah bila Nabi sebut siapa yang sedia makan untuk satu orang, maka dia dapat pahala satu orang berpuasa. Subhanallah. Bila sahabat-sahabat yang miskin, sahabat-sahabat yang susah, yang miskin, dia tanya, ya Rasulullah, kami pun makan dan berbuka puasa dengan air dan buah kurma saja. Kami pun susah. Ini jawapan untuk orang yang kata terlintas dalam hati dia, kami pun lebih kurang je Ustaz, makan biasa-biasa. Islam ini agama yang praktikal untuk semua orang beramal. Jangan risau. Gaji sikit ke apa, gaji tak cukup ke apa, jangan risau. Sahabat dah tanya, wahai pesuruh Allah, kami buka puasa pun dengan air kosong dengan kurma saja. Maka Nabi pun jawab, walau syurbata ma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dapat pahala seperti satu orang yang berpuasa, walaupun juadah yang kamu bagi itu hanyalah seteguk air sahaja. Nabi kata, walau syurbata ma, walaupun seteguk air yang kita bagi ke orang. Maka tuan-tuan sekalian, tahun ni saya nak ajak kita semua, ni puasa ni, masjid di sekitar Kuala Lumpur dengan Selangor ni banyak yang buat. Saya tak tahulah tahun ni insya-Allah sama macam tahun-tahun lepas, sebab dah keluar kenyataan bahawa boleh. Kedah boleh, saya tak tahu tempat lain boleh tak buka puasa di masjid. Boleh kan? Tarawih boleh, berbuka puasa boleh, tadarus pun boleh. Yang saya nampak tak boleh, bazar Ramadan di Sabah. Yang tu dikeluar, kerajaan Sabah keluar dah bahawa tak dibenarkan, kalau tak silap saya, bazar Ramadan. Buka puasa insya-Allah seperti mana sangat meriah tiap-tiap tahun di seluruh masjid Selangor dan Kuala Lumpur ni, saya tengok sangat meriah. Jadi tuan-tuan boleh pergi cari masjid. Tuan-tuan boleh cari masjid, sama ada jumpa dengan AJK ataupun cari tabung Ihya Ramadan. Kebanyakan masjid di Selangor dan Putrajaya ni kan buat jamuan berbuka puasa. Kalau kita tak mampu bagi 1,000, bagi RM10. Tuan-tuan, Allah tahu berapa yang tuan-tuan mampu. Tiap-tiap kita ada kemampuan dia. Allah tahu. Kalau setiap hari kita pergi bazar Ramadan, tiap-tiap hari, kita tahu setiap kali kita pergi ke bazar Ramadan tu, adakah tiap-tiap kali pergi tu hanya RM10 kita belanjakan?
Lebih. Entah nak? Maka cari masjid, contoh carilah 10 buah masjid yang buat jamuan berbuka puasa. Siapa yang lebih rajin cari 20 buah masjid, ikutlah. Takat mana kita nak kemewahan di akhirat, maka sekuat itulah iman kita akan menggerakkan tubuh badan kita untuk melakukan kebaikan tu. Kalau tak mampu, berasa tak mampu, tak dan masa, cari 10 masjid cukup. Kan? Tiap-tiap masjid ni bukan pi bagi tiap-tiap hari. Tengok di masjid yang buat jamuan berbuka puasa, cari 10 masjid, masukkan ikut kemampuan. Tak mampu 100, bagi 50. 50 cukup. Kalau tak mampu 50, tuan-tuan, bagi 10. Tapi cari banyak masjid. Tuan-tuan bayang, kita pergi 10 masjid, kita tengok ada tabung Ihya Ramadan, kita keluarkan RM10. Bismillahirrahmanirrahim. Niat, wahai Allah, RM10 ni aku niatkan untuk jamuan berbuka puasa selama sebulan di masjid ni. Tuan-tuan bayang, masjid tu satu hari 100 orang buka puasa. Sebulan, kalau sebulan 3,000 pahala, 3,000 orang berpuasa satu masjid. 3,000 pahala orang berpuasa. Kita bagi 10 saja. Dan Allah tahu kalau RM10 itu adalah kemampuan kamu ataupun bukan kemampuan kamu. Tuhan tahu, Allah tahu. Tak payah rasa rendah diri, tak payah rasa malu, tak perlu risau dan tak perlu peduli apa yang orang kanan dan kiri kita sebut, tak payah. Dia bukan Tuhan untuk menilai kerja dan ibadat kita. Kita ada malaikat yang tak nampak yang sedang mencatat, dan kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui kemampuan dan niat kita. Nampak tuan? Kena kreatif untuk cari redha Allah, kena kreatif. Kalau nak pi berjalan pun kita dah ada kita punya perancangan kita. Tahun ni nak pi berjalan mana? Kita dah mula himpun duit dah, tarik tiap-tiap kali gaji kita dah tarik dah. Ni khas untuk berjalan akhir tahun. Dah tempah tiket, dah tempah hotel, dah tempah itu dan ini untuk seronok di atas muka bumi Allah. Yang tak salah, insya-Allah tak salah pun. Tetapi kenapa kita tidak bersusah payah merangka dan menulis perancangan untuk mendapatkan redha Allah? Kena tulis tuan-tuan, kena tulis. Rancang. Ambil kertas, tulis perancangan Ramadan 1442 Hijrah. Yang belum ada target untuk Ramadan kali ni, habis ceramah ke, balik sagi ke, petang ni ke, malam ni ke, ambil satu kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini azamku untuk Ramadan kali ni. InsyaAllah aku nak buat yang ni, wahai Allah. Susah sangat ke nak pergi cari masjid yang buat jamuan berbuka puasa? Pergi letak dalam tabung tu 10. Kalau mampu 5 masjid, bagi 5 masjid cukup lah, 50. Dan 10 yang kita bagi tu, kita niatkan JK tu dia beli beras ke, dia beli gula ke, tuan-tuan, dia beli beras ke, dia beli gula ke, dia beli kurma ke, maka yang itulah insya-Allah yang akan masuk dalam mulut semua yang berbuka puasa di masjid tu. Maka yang itulah apa orang kata salah satu daripada peluang melabur untuk bulan Ramadan, menjadi jutawan Ramadan yang mana pahala jadi dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor 6 ke nombor 7 saya tak ingat dah. Yang seterusnya, fenomena ramai tak puasa. Ni seterusnya tuan-tuan. Habis 12 ni habislah. Sekejap lah, saya takkan lajak-lajak. Habis 12 poin ni habis. Ni yang ketujuh tak silap saya. Kita sampai satu zaman bukan saja ramai tak berpuasa, bahkan ramai juga tidak solat.
Saya tengok satu video, saya tak ingat dah Facebook ke WhatsApp ke, saya tak, video kat mana, YouTube ke saya tak tahu, tak ingat. Tapi di Malaysia, video tu di Malaysia, seorang budak umur 20-an tak silap saya. Saya yakin umur dia dalam sama ada 19, 20 ataupun awal 20-an. Dia tak ada blur muka apa semua, tak ada blur apa. Dia bercakap tentang puasa Ramadan. Budak ni bukan latar belakang agama, budak sebahagian remaja kenal lah dia banyak bercakap dalam ni kan, dalam media sosial ni. Kemudian dalam dia bercakap tu dia beritahu dan dia kata sejujurnya saya tak puasa. Dia kata, saya tu kan dia kata Ustaz Wadi tak puasa. Sejujurnya saya tak puasa, dia kata saya ni sebenarnya tak puasa. Bila datang Ramadan je saya tak puasa. Serius dia kata. Dia sebut macam tu, dia kata betul-betul. Saya memang tak puasa Ramadan. Tapi saya ada sebab. Dia kata saya tak puasa Ramadan sebab saya tak solat. Subhanallah. Dah dia umum depan orang ramai dia tak puasa Ramadan. Dia umum pula yang kedua dia tak solat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi kata benda ni akan berlaku di akhir zaman, iaitu orang yang Allah tutup aib dia, dia bangun keesokan pagi, dia yang umum kepada orang ramai aib yang dia buat. Ini antara manusia yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ni. Antara golongan manusia yang susah diampunkan oleh Allah ialah apabila Allah tutup aib dia yang dia buat. Tiba-tiba esokkan harinya dia sendiri yang pergi buka depan orang ramai. Macam remaja ni. Remaja Islam Melayu ni. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuan-tuan sekalian, saya cikgu sekolah. Saya grad daripada Syria, umur 20 lebih. Ni nak dekat 40 dah. Daripada hari ketiga saya balik, daripada bulan kedua saya balik daripada Syria, saya terus mengajar sekolah menengah. Pelajar di sekolah tu keseluruhan dia berjumlah 1000 orang. Kemudian saya berpindah ke sekolah menengah yang lain, bawah kementerian, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Saya pergi ke beberapa buah sekolah, pengalaman. Tuan-tuan sekalian, anak-anak remaja tak puasa. Ramai ke tak puasa? Sangat ramai. Seperti mana ramainya yang tak solat, maka begitulah ramainya yang tidak berpuasa Ramadan. Ni saya tengok banyak umur 30-an, 40-an depan saya. Ni mesti ramai anak-anak yang remaja di rumah. Mesti ramai. Ni dalam dewan ni, mesti ramai. Hari ni punya remaja, ni kisah benar, saya bukan buat contoh. Ini kisah benar, kami cikgu, saya ustaz lah, ustaz yang mengajar sekolah. Saya mengajar SPM, saya mengajar mata pelajaran STAM. Sekarang ni saya buka sekolah sendiri, saya tinggal hak kementerian ni, saya buka sekolah sendiri. Bina silibus sendiri dan buka sekolah sendiri. Okey, selesai. Hari ni punya keadaan, tuan-tuan, 2021 ni, antara suasana yang ada di sekolah-sekolah menengah hari ni, sekolah-sekolah menengah biasa, ialah budak-budak ni bila pergi ke sekolah pada bulan Ramadan, mereka ini akan makan di dalam kelas. Tapi bila balik rumah, mak ayah tanya puasa tak? Puasa. Itu kalau mak ayah tanya. Adakah semua mak ayah tanya? Mak ayah hari ni semua sibuk. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah jaga kita semua. Kita sibuk sampai tahap anak kita 30 hari Ramadan,
sekali pun tak bangun sahur. Tak bangun pun sahur. Dan kita tak pernah heran bila anak-anak kita tak bangun sahur. Yang ada dalam pemikiran kita, alhamdulillah dia puasa, satgi buka puasa sebab dia berbuka bersama-sama dengan kami ustaz. Anak-anak buka puasa sekali dengan kami ustaz, maka kami anggap dia berpuasa. Fenomena 2021 ni, laki-laki ke, remaja perempuan ke, sama. Saya tak tahu, tuan-tuan tak terlibat dengan pendidikan secara langsung. Hari ni kalau kita buat spot check mengejut dalam beg, kondom ni bukan dalam beg laki-laki, dalam beg perempuan. Bukan setiap beg, satu kelas tu 1-2 beg mesti jumpa. Mesti jumpa. Itu tajuk kritikal zina di kalangan pelajar sekolah menengah hari ni. Itu tajuk tu. No? Puasa lagi lah. Tuan. Saya nak sebut kat tuan-tuan pada hari ni, tuan-tuan kena tengok anak-anak hari ni. Kalau berani, saya sebut kalau beranilah. Sebab kita hari ni dayus ramai. Anak-anak tak tutup aurat depan mata kita. Anak-anak tak solat depan mata kita. Ramai ayah-ayah yang dayus pada hari ni. Tak tengok pun. Dia redha dengan maksiat yang anak dia buat, itulah dayus. Suami ataupun ayah. Tuan-tuan, tahun ini berapa pun umur anak kita, panggil dia, duduk depan kita, ambil masa 2 minit je. Duduk depan kita, tanya dia, puasa tak hari ni? Setiap hari. Panggil dia duduk, jangan sambil dia berjalan, kita duduk potong sayur di dapur, dia duduk di ruang tamu, panggil dia duduk depan kita, 30 saat, 60 saat, 1 minit setengah. Abang-abang puasa tak hari ni? Tengok muka dia, dia tengok muka kita. Sehari 2 hari dia boleh tipu tuan-tuan, tapi kalau hari ketiga, keempat, ke-6, ke-9 dia tak boleh tipu. Kalau tuan-tuan berani untuk panggil dia duduk di depan, tengok muka dia, dia tengok muka kita. Minta dengan Allah, wahai Allah, tuturkan yang hak daripada mulut anak aku. Tuturkan yang hak daripada mulut anak aku. Sebab itu tuan-tuan, Nabi tak pernah bercakap dengan orang sambil dia berpaling separuh badannya, tak pernah. The whole body. Rasulullah kalau dia nak bercakap, dia akan tengok keseluruhan tubuh orang itu dan muka dia akan tengok duduk depan dia. Kita pernah buat tak? Jarang. Long, puasa hari ni? Puasa. Di luar, anak di luar. Duduk di depan, wahai Allah, tuturkan yang hak daripada mulut dia. Duduk di depan, kita panggil nama dia, puasa tak hari ni? Tengok muka dia. Suruh dia tengok muka kita, bukan duduk macam tu. Ni kita pun macam tu, anak pun macam tu tak? Dalam puasa tak? Puasa. Bagus. Ustaz suruh tanya macam tu lah. Dah. Pipi. Satgi buka puasa awal, jangan balik lambat. Sama, mak pun pegang, anak pun duk pegang ni. Jadi tak hari ni? Jadi. Tak ada barakah. Tanya tuan-tuan, anak tuan-tuan, tanya puasa ataupun tak puasa. Nombor 2, tuan-tuan nak barakah anak tu puasa, tuan-tuan nak barakah anak itu boleh dan mampu berpuasa, anak itu ada kekuatan untuk puasa, anak itu malu dengan Allah ataupun malu dengan kita untuk berpuasa, bangunkan dia bersahur. Hari ni mak ayah peduli tak anak-anak sahur? Tak peduli. Bangun, nak bangun, tak bangun, sudah dah lah, kita nak masak punya letih, nak mengadap dia pula. Itu cakap bahasa apa tu? Orang Islam ke tu?
Tuan-tuan tak ingat ke 30 tahun yang lepas, 40 tahun yang lepas, macam mana mak dan ayah kita gerakkan kita untuk bersahur? Subhanallah. Subhanallah. Mak dan ayah tahun lepas tak pakai Honda Civic pun. Mak dan ayah 40 tahun lepas tak kenal pun YouTube dengan WhatsApp. Mak dan ayah 40 tahun lepas tak ada pun sijil diploma ataupun Bachelor of Arts. Tak ada pun ijazah sarjana muda. Tapi bila datang solat, bila datang bulan puasa, subhanallah, mak dan ayah bangun, siapkan makanan yang anak suka makan untuk sahur. Kita teringat sampai hari ni, teringat betapa usahanya mak dan ayah kita 30 tahun yang lepas. Anak-anak nak bangun pukul 5 memang susah. 4:30, 5 pagi kan, 5 pagi tu dah siap dah. Waktu tu betapa kita kadang-kadang bangun sedap-sedap, dah duduk di depan hidangan dah, makanan. Meja tak ada, saya ingat lagi 30 tahun yang lepas tak ada meja makan pun, rumah kampung. Meja makan pun tak ada, susah. Sedap-sedap tuan-tuan, bangun tidur sedap-sedap, dah duduk bersila dah, bila masa bersila pun tak tahu. Nasi goreng, makanan yang paling budak-budak suka, nasi goreng. Duduk depan nasi goreng punya nak anak-anak selamat daripada seksa neraka. Betapa mak ayah dulu punya nak anak-anak melakukan tuntutan kefarduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut tasahharu fa inna fis suhuri barakah ataupun fa inna fis sahuri barakah. Bangun bersahur, sesungguhnya pada perbuatan bersahur itu ada keberkatan. Hari ini Allah Taala tarik berkat daripada masa kita. Berasa tak masa berjalan? Sedap-sedap habis minggu. Betul tak? Semua orang terasa. Allah sedang menarik keberkatan daripada masa kita. Allah sedang menarik keberkatan daripada keluarga kita. Allah sedang menarik keberkatan yang banyak daripada duit ringgit kita. Tak rasa RM50, sedikit pun tak rasa. Bila Nabi sebut fa inna fis suhuri barakah, bangun bersahur, Allah menurunkan keberkatan ketika mana kalian bersahur. Gerak anak-anak. Kalau dia tak boleh makan, minum pun cukup. Bersahur ni bukan kena nasi goreng. Bersahur ini kalaupun 3 teguk air, maka itu dinamakan bersahur. Bersahur ini kita bangun, buah kurma sebiji, itu dinamakan bersahur. Beli kurma hak sedap. Kan? Tak boleh makan nasi, tak lalu makan roti, tak lalu makan semua. Beli kurma yang sedap, ajwa yang besar tu. Sekilo cukup lah, ajwa tu pun mahal juga. Kan? Bukan kata kat orang jual ajwa ni, saya nak beritahu kata dia sedap sebab itulah mahal. Kan? Dan jangan bersahur terlalu awal. Jangan bersahur pukul 1 pagi. Yang tu lagi awal kan tuan-tuan bersahur, lagi sedikit barakahnya. Ingat kaedah. Lagi lewat tuan-tuan bersahur, lagi besar barakahnya. Macam tak faham. Kalau subuh pukul 6, sahur pukul 5, tu lagi barakah. 5:15, 5:30. Itu sangat baik. Sangat baik. Hari ini kita malas, pukul 1 kita panggil lah, pukul 12 kan, sahur siap senang. Lagi awal, lagi sikit, dia lagi lewat, lagi dekat dengan subuh, dia lagi afdal. Kalau puasa, dia afdal kita mengawalkan buka puasa. Kalau sahur, afdal kita melewatkan sahur. Ta'khirus suhur. Ta'khir as-suhur. Melewatkan bersahur. Kemudian yang ke-8.
Yang ke-8, Nabi sebut Ramadan ialah bulan Quran. Maka saya nak ajak tuan-tuan pada tahun ini, paling sikit satu hari satu muka Quran. Saya tak mau sebut sejuzuk, murung tahu dah. Sejuzuk 20 muka surat. Dia duk kata tak dan situ. Ramai di kalangan kita sudah berapa belas Ramadan tak pernah habis 30 juzuk. Tak pernah habis. Dah masuk berapa belas Ramadan dah. Maka nak dapat fadilat Ramadan ni bulan Quran, nak dapat fadilat Ramadan ni bulan Quran, sehari semuka. Pakat-pakat berazam tuan. Tahun ni insya-Allah dalam kita punya perjanjian tu paling sikit lah sehari semuka. Ni Ramadan dekat dah. Bawa Quran daripada rumah, letak atas meja di pejabat. Letak. Orang nak pergi, dia nak lalu tengok, amboi, ni ustazah mana ni? Bawa Quran ni. Yang tu biar. Dia bukan Tuhan untuk bagi pahala kita. Tak payah risau. Tak kurang sesin pun gaji kita. Bawa Quran, letak. Berazam dengan Allah. Sebab apa berazam nak baca sehari semuka? Sebab selama ni berapa belas tahun berpuasa Ramadan, semuka pun tak pernah baca. Sebab tu saya suruh start semuka tu. Siapa yang selama ni alhamdulillah duk buat tadarus sehari sejuzuk, habis Ramadan habis 30 juzuk, alhamdulillah, tahniah, semoga Allah Taala terima. Alhamdulillah, tahniah. Siapa yang dalam dewan ni berapa belas Ramadan tak pernah khatam, mula tahun ni dengan sehari semuka. Mula. Dia mesti mula dan dia mesti berazam. Bawa Quran, letak atas meja untuk dibaca. Nasihat yang kedua tentang Quran, siapa yang selama ni berbelas-belas tahun berpuasa Ramadan tak pernah khatam Quran 30 juzuk dalam Ramadan, jangan start hari pertama dengan sejuzuk. Dengar saya nasihat. Jangan mula hari pertama dengan sejuzuk. Sebab apa tuan-tuan? Selama ni berbelas-belas tahun dia tak pernah pun baca 30 juzuk dalam Ramadan. Bila hari ni dia dengar untuk baca Quran, hari pertama ni dia terus start sejuzuk, apa akan jadi? Hari kedua dia tinggal terus sampai hari ke-30. Yang ni antara tipu daya iblis. Iblis akan bagi dia semangat. Betul tuan-tuan? Iblis akan bagi dia semangat betul-betul punya, kipas dia bagi dia seronok hari pertama, dia pun baca sampai sejuzuk setengah. Tuan-tuan tengok hari kedua, ketiga, keempat dia tinggal. Dia akan terus tinggal. Maka mula dengan sikit. Itu Quran. Sebab apa? Pasal apa yang saya nak suruh baca sangat Quran dalam bulan Ramadan ni? Sebab syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Sebab Allah yang pilih bulan Ramadan ni untuk diturunkan Quran. Tuan-tuan tahu turun daripada mana? Allah Ta'ala buat turun daripada Lauh Mahfuz. Allah panggil Jibril. Ini hadis sahih. Allah panggil Jibril pada bulan Ramadan, pergi ke Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni tempat tau. Dia satu tempat. Allah izinkan Jibril untuk pergi ke Lauh Mahfuz, ambil Quran 30 juzuk, 114 surah pada bulan Ramadan. Jibril pergi ambil dan kemudian Jibril bawa turun seketul Quran itu ke langit dunia. Ke langit dunia. Bila Jibril pergi ambil Quran 30 juzuk daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, jawapan dia syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sebab tu tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan baca Quran. Saya boleh ceramah satu tajuk dengan izin Allah, bagaimana salafus salih menghabiskan Quran dalam bulan Ramadan sejam.
Tajuk tu saja. Bagaimana Nabi Muhammad dan salafus salih. Salafus salih ni sahabat, tabi'in, tabi'in. Bagaimana salafus salih dan Rasulullah menghidupkan Quran dalam bulan Ramadan. Tu tajuk ceramah. Memang pelik. Tuan-tuan akan mendengar berita-berita yang ajaib dan pelik. Sangat ajaib. Yang saya tak boleh buat, kita semua tak boleh buat. Tetapi benda itu pernah dilakukan oleh ribuan salafus salih satu ketika dulu. Ajaib tuan-tuan. Iaitu apa dia? Saya sebut satu je. Selalu tuan-tuan dengar kisah ni. Salah seorang daripada mereka, iaitulah Al-Imam Syafi'i, bila datang Ramadan, dia akan khatam sehari 2 kali Al-Quran. Kita kata, ustaz, ulama dia aja kot ustaz yang macam tu. Tu punya, tengok punya tak elok tu. Dia nak cari alasan dia. Lihat tu ulama dia ustaz. Saya nak cerita kat tuan-tuan, fenomena yang kedua, zaman salafus salih, mereka semayang tarawih beramai-ramai. Bila habis solat tarawih kan lepas isyak. Dulu salafus salih semayang tarawih. Semayang tarawih ni bukan imam, bukan ulama-ulama. Maksudnya orang kampung zaman tu solat tarawih. Orang kampung zaman salafus salih solat tarawih. Solat tarawih selepas isyak, habis kami solat tarawih, kami tergesa-gesa untuk pulang ke rumah. Faham tak? Selepas solat tarawih, kami tergesa-gesa pulang ke rumah kerana waktu subuh hampir masuk. Ni faham ke tak? Saya tak tahu. Maksudnya, zaman salafus salih semayang tarawih, mereka berdiri baca Quran daripada isyak sampai sejam sebelum subuh. Subhanallah. Subhanallah. Ajaib. Ajaib dan telah pun pupus, wahai Allah, ibadah yang seperti itu zaman ni. Tak ada. Ibadah yang macam tu pupus pada zaman ini. Tak ada. Tu saya baru cerita sikit tuan, Quran zaman salafus salih di bulan Ramadan. Bagaimana Quran dihidupkan oleh salafus salih di bulan Ramadan. Masya-Allah. No? Maka kita tuan-tuan ni zaman saya iman lemah. Macam kita, saya satu muka surat cukuplah. Satu muka surat pun cukuplah. Jangan sampai tak boleh buat langsung. Poin seterusnya 9. Poin ke-10 dah ni. Kita pohon kepada Allah untuk terima ibadat kita yang lalu. Kita beribadah ni dah lama tuan. Kita beribadah dah lama. Sudah puluhan tahun kita beribadah. Sementara sampai pagi ni kita masih hidup. Ibadat yang kita buat 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, minta dengan Allah untuk Allah Ta'ala terima. Sebab tiap-tiap ibadat ni, ketika mana ibadat itu diterima, dia akan naik dan disimpan di langit. Disimpan di atas sana di satu tempat. Apabila ibadah itu diterima. Sebab tu waktu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membina Kaabah. Dua beranak ni, orang Kedah panggil dua beranak, sama kot noh. Ayah dengan anak bina Kaabah. Habis bina Kaabah, dua-dua angkat tangan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, terimalah daripada kami. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan renung ayat ni. Yang bina tadi siapa? Rasul. Siapa nama Rasul tu? Ibrahim, Ismail. Yang bina itu Rasul. Kalau si Rasul itu melakukan ibadah, takkan Allah Ta'ala nak tolak?
Tetapi Rasul ini nak ajak kepada kita bahawa ibadah yang kita buat selama ni belum pasti Allah terima. Belum tentu. Ini jangan ralik tuan, yang ni jangan terlepas pandang. Ibadah yang kita buat selama ni belum tentu Allah Ta'ala terima. Belum tentu. Kerana itu ada ibadah yang bila kita buat, contoh macam sekarang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca surah Ikhlas lah. Seperti 1/3 Quran. Sesiapa yang baca satu ibadah tadi, yang buat satu ibadah itu akan naik. Bukan sebab Allah tinggal di langit, sebab tu ibadah tu naik di atas dah, tetapi tempat disimpan itu di langit, ibadah tadi. Nabi sebut ada ibadah yang dia naik sampai ke langit pertama, kemudian dihilang. Macam belon, pop, itu habis. Kerana setakat itu saja kekuatan ibadah tu, setakat tu je. Lebih teruk dan lebih dahsyat lagi, ada di kalangan kita, dia buat ibadah itu naik tidak melebihi 3 jengkal dari kepala dia. Dia naik, pop, hilang. Langsung tak ada keikhlasan, tak ada. Naik sikit saja. Dan ketika mana Nabi Yunus alaihissalam, dia beribadah di dalam perut ikan, iaitu dia berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus berzikir dalam perut ikan di dasar laut. Tuan-tuan, berapa orang manusia yang pernah melakukan ibadah seperti Nabi Yunus ni? Jawapan dia tak ada, kosong. Berzikir di dalam perut ikan di tengah-tengah dasar lautan. Dia seorang ya. Ketika Nabi Yunus tak berhenti-berhenti memuji Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wahai Allah, tiada Tuhan melainkan kamu. Maha suci kamu, wahai Allah, subhanak. Sesungguhnya aku bersalah dan aku zalim, wahai Allah, kata Nabi Yunus. Zikir ini naik ke langit. Tuan-tuan, yang dilafazkan oleh Nabi Yunus ni naik ke langit. Bila sampai zikir ni lalu di tepi-tepi para malaikat. Ni cerita sahih. Bila zikir ni lalu di tepi para malaikat, malaikat pun tengok. Malaikat sebut sautun ma'ruf min makanin gharib. Kata para malaikat, suara ini terkenal. Kenapa terkenal? Sebab suara Rasul. Kata malaikat, suara ini terkenal. Tetapi kali ini suara ini datang daripada satu tempat yang sangat pelik. Kenapa pelik, tuan? Di dasar lautan manusia. Macam mana dia berzikir di dasar lautan dalam perut ikan? Tetapi zikir dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun jawab kepada para malaikat yang tidak tahu bahwasanya ketika itu Yunus alaihissalam telah pun dimakan oleh seekor ikan. Ikan itu sedang berenang ke dasar lautan. Gelap dalam perut ikan. Gelap dalam malam yang gelap gelita. Dan gelap kerana berada di dasar lautan. Walaupun begitu, Yunus tetap memuji Allah Jalla Jalaluh, Yunus ibn Matta. Tuan nampak? Zikir itu diterima oleh Allah. Sampai malaikat tengok bila zikir tu sampai, malaikat kata sautun ma'ruf min makanin gharib. Suara yang sangat terkenal, tapi kali ini datang daripada tempat yang pelik. Tuan-tuan sekalian, ibadah kita dibawa naik ke atas. Tiap-tiap ibadah kita diterima ataupun tidak, mohonlah dengan Allah, wahai Allah, terimalah ibadat kami. Terimalah ibadat kami. Tiap-tiap kali kita solat,
Setiap kali kita baca Quran, setiap kali kita sedekah, ni nak mai bulan Ramadan, kita nak puasa, mohon dengan Allah supaya Allah Taala terima ibadah puasa kita. Saya rasa setakat tu dulu untuk pagi ni, untuk ceramah pada pagi ni. Dah 11.30. Kalau ada soalan boleh bertanya. Kalau tak ada, kita balik awal. Kita bersurai awal lah. Setakat tu dulu untuk perkongsian Ramadan pada pagi ni. Semoga apa yang saya kongsikan mendapat rahmat daripada Allah SWT dan boleh kita jadikan sebagai panduan untuk kita semua sambut Ramadan yang kali ini. Dan seandainya dia adalah yang terakhir, Ramadan ini adalah yang terakhir, kita mohon kepada Allah untuk jadikan dia yang terbaik dalam hidup kita, dan kita mohon kepada Allah untuk Allah Ta'ala terima bukan saja Ramadan kali ini, bahkan semua ibadat yang kita buat dalam hidup kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baik, insya-Allah. Okey, yang saya sebut tadi jangan salah faham. Yang saya sebut tadi macam ni. Kalau kita semua kenal diri kita. Kalau kita di kalangan orang yang tak pernah baca Quran pun sebenarnya, selama ni jarang, Yasin pun tak baca, solat alhamdulillah, solat sebagainya, tapi Quran tak pernah sentuh. Yang tu kalau datang Ramadan ni jangan terlalu bersemangat sampai hari pertama sejuzuk 2 juzuk hari pertama. Sebab semangat yang macam tu selalunya dia datang daripada bisikan halus, taktik halus syaitan. Dia nak bagi kita semangat hari pertama, hari kedua, kemudian kita terus tinggal. Maka nasihat saya, mula sikit-sikit. Kalau rasa datang semangat untuk baca Quran, mula dengan sikit. Sebab yang sedikit berterusan lebih disukai oleh Allah daripada yang banyak kemudian berhenti. Nabi sebut ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling Allah suka ialah yang paling berterusan dalam hidup kamu. Tengok ending hadis ni, wa in qalla. Nabi sebut. Ni bukan ulama sebut. Nabi sebut kalaupun sedikit. Begini. Setiap hari kita bersedekah RM1. Tiap-tiap hari RM1. Kita pergi masjid kita sedekah RM1. Apakah setiap hari kita sedekah RM1 dengan kita bersedekah sekaligus di awal tahun 1 Januari kita letak RM500 hari pertama, baki lagi 363 hari kita tak bagi dah. Nampak tuan-tuan?
Sehari je, setahun kita ambil, setahun bagi RM500 setahun dengan perbuatan sedekah yang kita bagi setiap hari RM1 sepanjang tahun seumur hidup kita, tapi tak pernah tinggal. Yang mana yang lebih Allah Ta'ala suka? Yang lebih Allah Ta'ala suka ialah yang istiqamah walaupun sedikit. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang sedikit itu ketika mana dia istiqamah, dia akan mula yakin, dia akan mula beriman, dia akan mula rasa kemanisan ibadah itu, dan dia akan mula tambah sikit-sikit. Dia tambah sikit-sikit, dia tambah. Tapi jangan terus mula banyak, jangan terus mula banyak. Ha? Saya agak risau bila beberapa artis yang jumpa. Antara yang saya sangat risau ialah bila sembang dengan artis-artis yang baru berhijrah ni. Tak sebut nama lah. Yang sembang sendiri dengan saya. Alhamdulillah, bila bulan pertama mereka berhijrah tu, dulu tak pernah semayang, sekarang semayang 5 waktu. Dulu Ramadan pun puasa tak penuh, sekarang ni Isnin Khamis berpuasa bagus. Tapi bila dia sebut kalau malam, dia kata kalau malam ustaz, alhamdulillah, macam malam tadi saya dia dah sebut, saya tu dia lah, dia kata malam tadi saya bangun, saya solat 16 rakaat. Itu saya risau. Bila dia bagi tahu kata malam tadi dia bangun solat sunat 16 rakaat, saya risau. Kenapa? Itu antara taktik halus syaitan. Dia kipas, dia bagi semangat untuk mula bagi banyak. Nanti selepas 3 bulan orang tu akan jemu, kemudian dia letih. Dia jemu, kemudian dia letih, dan kemudian apa jadi? Dia akan tinggal. Tinggal tu tinggal total tinggal. Sebab tu kita kalau nak berhijrah pun kita kena ada yang membimbing kita secara rapat, bimbing secara dekat, dan perubahan tu dia jangan terlampau drastik, dia mula sikit-sikit. Dan benda ni bukan saja diajarkan oleh Rasulullah, mula sikit-sikit ni, tapi benda ni memang saya jumpa dalam kehidupan seharian saya di kalangan mereka-mereka yang berhijrah lah. Sama ada orang biasa ataupun yang artis ni kan. Memang saya jumpa banyak dah yang mula banyak ni akhirnya memang dia tinggal. Sebab dia mula terlalu drastik. Maka antara cara dia untuk memastikan kita istiqamah lama ialah mula dengan sikit. Kalau siapa yang tak pernah bersedekah, jangan terus semangat. Tiap-tiap kali pergi Jumaat terus start 100. Oh, dia selama ni tak pernah bagi, tabung mai dia tidur. Kan? Oh, kira orang lalu tabung depan tu tak sedap. Sedap tabung lepas sana dah. Jadi bila semangat dia nak bagi 100 kan. Lepas 2 bulan, lepas sebulan, 3 bulan dia tak bagi dah. Dia rasa serik, dia rasa nampak kurang banyak, dia tak kurang banyak pula ni. Akhirnya RM1 pun dia tak bagi, 10 pun tak bagi, 5 pun dia tak bagi. Yang keduanya kena selalu mohon dengan Allah untuk istiqamah. Untuk istiqamah, kena mohon dengan Allah, tu rahsia dia. Kena selalu mohon. Termasuk saya yang bercakap dan kita semualah. Itu saja. Wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Macam mana kita nak tahu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Amalan kita. Yang menerima amalan ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menerima amalan ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ditentukan oleh mana-mana makhluk. Satu orang, tuan-tuan tengok
Tapi saya jadi jawab panjang pula. Tuan-tuan bayangkan satu kisah ni sangat ma'ruf, sangat masyhur. Saya yakin semua kita tahu. Iaitulah kisah ibadat iblis. Kisah ibadat iblis. Saya rangkumkan jawapan dalam kisah. Iblis ni jumlah ibadat dia melebihi jumlah ibadat malaikat-malaikat lain. Oh, panjang cerita ni kan, tapi dia sangat menarik. Di antara iblis dengan malaikat Jibril, satu ketika dulu waktu nama dia Azazil tu, ibadat dia lebih banyak daripada Jibril alaihissalam. Tuan-tuan boleh bayang? Subhanallah. Akhirnya iblis ini keseluruhan ibadat dia menjadi debu yang berterbangan, sia-sia. Kenapa? Karena dia terlibat dengan satu dosa, iaitulah dosa takabur. Memandang rendah kepada orang lain, membuatkan seluruh ibadat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda ibadat kita diterima oleh Allah secara ringkas, tu tajuk ceramah. Kan? Apa tanda seseorang tu ibadat dia diterima oleh Allah? Kan? Tanda seseorang itu ibadat dia diterima oleh Allah ialah semakin lama dia membuat ibadah, semakin banyak dia melakukan ibadah, semakin membuatkan dia merendah diri dengan makhluk lain. Tapi kalau dia duk perhati, sedekah makin banyak ni, puasa sunat makin banyak, tetapi akhlak dia semakin buruk, perangai makin tak elok, kan? Maka ketahuilah ketika itu ada kemungkinan ibadah dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati tuan-tuan. Ibadah yang baik yang diterima oleh Allah akan memberi kesan kepada perilaku orang tu, insya-Allah Taala. Itu cara ringkaslah. Terus soalan seterusnya. Salam. Ya, silakan. Rahsia guru Lailatul Qadar. Ya. 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 Jadi ada juga terdengar sebut yang tempoh dari kadang bermula seawal Isya betul so jadi mungkin saya boleh share tips untuk kita pilih waktu ataupun yang paling baik untuk guru. Okey, baik. Terima kasih pada semua yang bertanya soalan. Saya tak sentuh tadi dalam ceramah tadi tentang Lailatul Qadar sebab Lailatul Qadar ni dia tajuk ceramah khas. Dia 1 jam Lailatul Qadar. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, Lailatul Qadar ialah satu hadiah yang Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad, yang mana umat lain tak dapat, Rasul lain pun tak dapat. Keistimewaan Lailatul Qadar tidak diperolehi oleh mana-mana Rasul lain. Satu. Yang kedua, adakah kita digalakkan oleh agama ini untuk mencari dan memburu Lailatul Qadar? Jawapannya, ya. Pendapat yang paling banyak Lailatul Qadar itu berlaku pada bulan Ramadan, 10 malam yang terakhir.
Salahkah kalau saya dan umat Nabi Muhammad membanyakkan ibadah pada 10 malam terakhir? Jawapannya tidak salah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda melipat gandakan amal ibadah dan kebaikan pada 10 malam terakhir. Itu sunnah. Kalau kita daripada 1 Ramadan kita bagi RM10, contoh 10 setiap hari 10 dalam tabung ihya yang saya sebut tadi kan. Daripada 1 Ramadan kita cari satu masjid 10. Masuk 10 akhir Ramadan kita gandakan amount tadi. Boleh ke tidak? Boleh. Sunnah ke tidak? Sunnah. Kerana Nabi menggandakan. Kemudian yang ketiga tentang Lailatul Qadar secara ringkas, yang ketiganya ialah ia berlaku pada malam-malam ganjil. Yang ni juga pendapat kebanyakan, saya tak sebut semua. Pendapat kebanyakan jumhur ulama Islam sebut berlaku pada Ramadan 10 malam yang terakhir pada malam-malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. No? Waktu saya belajar di Syria dulu, antara suasana yang tidak ada di bumi Malaysia ini adalah suasana Quran. Satu, dalam bas, dalam van pengangkutan awam, di tepi jalan. Tuan-tuan nak cari mana polis trafik baca Quran? Polis trafik berpakaian seragam tu ketika bertugas waktu rehat dia pegang Quran. Subhanallah. No? 40 tahun saya hidup saya tak jumpa lagi. Saya bukan kata kat polis trafik Malaysia. Saya nak beritahu suasana tu. Tuan-tuan masuk pasar dia, yang memegang Quran ni, yang tu bukan ajaib biasa pegang Quran. Peniaga kedai runcit, peniaga sayur, bila orang tak ada di kedai dia pegang Quran. Tuan-tuan boleh jumpa di tempat kita? Jarang. Satu. Nombor dua, berkaitan dengan Ramadan ni, antara suasana yang saya tengok di Syria ialah 10 malam yang terakhir kesemua masjid dibuka untuk orang ramai 24 jam dan disediakan sahur dan berbuka puasa 10 malam terakhir. Hidup. Dan kemuncak pesta pada setiap masjid adalah pada malam 27. Macam raya, malam 27 Ramadan, semua masjid ni macam berhari raya. Ya? Mereka hidupkan daripada buka puasa tu sampai subuh esok. Subhanallah. Itulah suasana dia. Wallahu a'lam. Ya, salam. Allah suka doa. Allah suka satu orang itu berdoa. Allah benci apabila seseorang itu minta dengan makhluk kemudian baru minta dengan Allah. Allah suka satu orang itu bila dia ada permintaan walaupun sebutir garam. Ni saya sebut tuan ni perkataan ulama ni. Walaupun hajat dan permintaan itu sebutir garam, Allah suka untuk orang itu melafazkan permintaan itu terlebih dahulu kepada Allah, kemudian baru cari makhluk. Ketika mana manusia rimas dengan permintaan yang banyak, walaupun dia adalah manusia paling kaya di atas dunia, Allah Subhanahu Wa Taala suka ketika mana seseorang itu banyak permintaan kepada Allah.
Yang tidak dibenarkan nombor satu ialah ilhah. Ilhah ini memaksa. Maksa ni macam ni. Kita sebut dalam permintaan kita, dalam doa kita, wahai Allah, banyak kali ni. Wahai Allah, ni dah kali ke-78. Aku ulang lama dah, wahai Allah, tak dapat-dapat juga. Ayat yang macam tu tidak dibenarkan. Adapun tiap-tiap jam kita angkat tangan, ya Allah, kurniakanlah cahaya mata kepada kami, wahai Allah. Dah lama kami berkahwin, tetapi kami tidak dikurniakan cahaya mata. Selepas 1 jam dia angkat tangan lagi, wahai Allah, Kau berikanlah kepada kami cahaya mata, wahai Allah, kami teringin cahaya mata. Yang tu walaupun tiap-tiap minit tak ada masalah. Ayat kita, wahai Allah, 18 tahun dah kami minta, tiap-tiap hari kami minta, tak dapat-dapat juga. Ayat. Nampak? Ayat dia menyalahkan, ayat yang tu yang tidak dibenarkan. Adapun kerap meminta, tidak ada masalah. Nombor 2 yang tidak dibenarkan ialah dia terlalu menspesifikkan permintaan tersebut, seolah-olah mengajar Allah. Dia perlu rumah. Ya Allah, kurniakanlah rumah. Kalau kat Putrajaya lagi bagus, Persin 6 kalau boleh, wahai Allah. Rumah corner lot boleh tanam lebih sikit. Bagi tak Persin berapa, kalau boleh rumah ujung, kalau boleh hak ni. Kalau rumah tu, rumah yang tak rosak lah, ya Allah. Dah duduk-duduk ni, dia tak ada lah bocok-bocok tak mana. Saya sangat suka, wahai Allah. Dia duk pi mengajak, dia pi spesifik sifat macam tu, itu dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Wahai Allah, aku perlukan rumah. Wahai Allah, mudahkanlah aku mencari rumah yang baik untuk dunia dan akhirat aku. Allah tahu rumah mana yang elok. Wahai Allah, bagilah berjaya anak aku. Ya wahai Allah, dia sedang belajar di sekolah menengah lah ni, wahai Allah. Kita jangan mengajak Allah, wahai Allah, anak aku nak ambil SPM, bio tak apa, wahai Allah. Medtam, fizik dengan kimia, kalau boleh, wahai Allah, A lah hak tu. Hak tu Tuhan tak suka. Dia tahu anak dia bukan nak ambil medik, memang nak ambil bahagian kejuruteraan ni. Dia duk pergi mengajak pula, bio tak apa, wahai Allah, tak penting sangat. Wahai Allah, fizik, kimia, medtam, yang tu kena A. Kalau boleh, wahai Allah, bagilah. Jangan mengajak macam tu. Yang tu Allah tak suka. Dua tu Tuhan tak suka. No? Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Baik, baik. Ya. Ya. Baik, faham. Okey, saya jawab ringkas. Saya cuba jawab ringkas. Nombor 1, orang perempuan yang
uh, yang tak boleh berpuasa. Yang tak boleh berpuasa, dia kalau dia puasa juga, dia niat untuk puasa juga, dan dia didatangi bulan, hukumnya haram, kan? Lagi dapat dosa, bukan dapat pahala, lagi dapat dosa. Soalan yang ditanya tadi, ada pendapat kata dia tahan juga. Dia tahan tak makan juga, bangun sahur juga, dan dia tahan tak makan juga. Dia bangun sahur dan dia menahan daripada makan. Jawapannya ialah, satu orang perempuan yang tidak boleh berpuasa, maka tidak berdosa untuk dia makan, dengan syarat dia tidak makan di depan orang lain. Kalau sengaja makan orang lain, makan orang lain pula. Kalau sengaja makan depan orang lain, yang tu dia berdosa. Sengaja tak, yang dah masak panas-panas pula tu, kan, naik berasapnya. Maka jumhur ulama bahawa wanita itu boleh untuk makan dan tidak berpuasa lah, yang tak boleh puasa. Lepas tu yang kedua tadi, kalau anak tadi, kalau dia buat sekian, kita kata baca Quran dulu, sekali baru dapat phone. Tajuk yang pertama ialah, boleh tak kita menjanjikan kepada anak sesuatu hadiah sekiranya dia buat sesuatu yang baik? Jawapan dia, boleh. Boleh. Pernah dilakukan oleh Rasulullah dan beberapa salaf yang lain. Kami di Syria dulu pun, siapa yang hafal Quran, berjaya hafal 10 juzuk, berjaya hafal apa, ulama-ulama menjanjikan kepada kami duit. Boleh. Itu untuk peringkat awal, peringkat untuk kanak-kanak, bagi mereka suka apa semua, bagi semangat, yang tu tidak ada masalah. Adapun soalan tadi, dia ada kait dua benda. Yang pertama, kita nak bagi hadiah, boleh tak? Boleh. Yang kedua, yang berkaitan dengan soalan tadi, hadiah itu berupa menggunakan handphone. Maka bentuk hadiah tu yang tak kena tu, kan, bentuk jenis hadiah tu yang tak tepat. Ketika anak kita, dia nak guna handphone, kita kata pergi semayang dulu, sekali ambil handphone, boleh tengok handphone sejam, kan. Seandainya budak itu budak yang matang, sangat matang apa semua, dia berhenti untuk menggunakan handphone kepada benda yang bermanfaat, tak ada masalah, no? Kita risau dia tidak matang dan dia menggunakan handphone ni benda-benda yang mudarat, kan, mudarat kepada akal dia, mudarat kepada jiwa dia, mudarat kepada iman dia, kan. Maka yang tu lebih merosakkan dia. Tiap-tiap kali, tiap-tiap hari kita nak minta dia suruh kerja sekolah, solat, baca Quran, kita janjikan dengan handphone. Maka bagi saya, menjanjikan hadiah tak masalah, kan. Tetapi bila menjanjikan dengan hadiah yang kadang-kala boleh merosakkan minda, pemikiran anak itu, maka yang tu yang kurang sesuai. Maka yang tu yang kurang sesuai. Wallahu a'lam. Habis kot? Ada lagi? Wabarakatuh. Ya. Okey. Faham?
jawapan kepada soalan tu, ni tak akhir insya-Allah. Ini tak akhir. Jawapan kepada persoalan itu ialah beruntungnya umat Nabi Muhammad yang berazam untuk melakukan sesuatu kebaikan, kemudian dia tak sempat buat disebabkan sakit atau musafir atau mati atau pandemik yang kita sedang hadapi hari ini, maka Allah tetap mengarahkan malaikat dia untuk tulis sejajar dan sesuai dengan apa yang umat Muhammad itu niatkan. Walaupun dia tak buat benda tu. Selama ini tiap-tiap Ramadan dia akan khatam 2 kali Quran. Dia berazam untuk tahun ni juga khatam 2 kali Quran. Tapi disebabkan pandemik, dia tak boleh nak duduk dengan kawan-kawan, tadarus beramai-ramai, tak ada kekuatan semua, dia boleh khatam sekali je. Maka insya-Allah dengan azam dan benda hak dia duk buat tiap-tiap tahun, tapi disebabkan masalah ini dia tak boleh nak buat, Allah tetap tulis seperti mana yang dia azam untuk dia lakukan. Yang tu aja. Beruntung umat ini perbanyakkan niat untuk buat benda baik. Tuan-tuan, kayakan hati dan minda kita untuk buat benda baik. Kalau kita berniat dengan Allah, sampai satu masa kita tak sempat untuk buat, Allah tetap tulis. Allah tetap arahkan untuk para malaikat tulis seperti mana yang kita telah niatkan, walaupun kita tak buat benda tu. Tapi dia tak boleh niat kosong, dia kena berazam. Kalau kita kata nak sedekah untuk Ramadan kali ni RM100, sepanjang Ramadan 30 hari kita kata, ya Allah aku nak sedekah 100, dia ambil 100, dia dah asingkan untuk Ramadan kali ni, dia asingkan. Tiba-tiba dia mati kali itu, tak sempat. Maka nanti di mahsyar RM100 Ramadan 1442 ditulis oleh Allah bahawa dia telah pun bersedekah RM100 tadi, insya-Allah. Yang ni ada dalil tau, bukan saya sebut, ni ada dalil dia. Ada dalil dia, iaitu waktu Nabi dan para sahabat pergi berperang ke satu tempat, nama dia Tabuk. Tabuk ni daripada Madinah 700 km. 700 km. Ada beberapa sahabat yang tak dapat turut serta dalam peperangan itu, tak boleh pergi. Dalam perjalanan pulang, Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, inna fil madinati aqwaman, di Madinah ada sekelompok umat Islam, mereka tidak menyertai peperangan kali ini. Habasahumul uzru, disebabkan uzur. Uzur ni pandemik, sakit, mati, musafir. Mereka tak bersama dengan kita pada kali ini disebabkan uzur. Akan tetapi ketahuilah, tiap-tiap langkah kita yang kita gunakan untuk ke perang ini, pergi dan balik, mereka itu juga mendapat pahala yang sama seperti kita, dengan tidak dikurangkan sedikit pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, saya nasihatkan kepada saya dan kita semua, perbanyakkan niat dan azam untuk buat benda baik. Sebab umat ini Allah Ta'ala bagi kelebihan, apa saja yang dia azam untuk buat, dan dia dah mula tindakan untuk buat benda tu, walaupun tak sempat, Allah Ta'ala tetap tuliskan bahawa dia telah melakukan ibadah itu, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam.